Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Abdul Malik bin Husin Ali dengan nombor matrik A176227. Saya dari bidang pengurusan sumber manusia dan komunikasi media penyiaran. Saya akan membentangkan mengenai laporan kapsul saya iaitu LMWP 412C. Berikut ialah mentor dan jurulatih saya. Mentor saya Dr. Nur Afian dan juga jurulatih industri saya Encik Muhammad Firdaus. Saya menjalankan WBL saya di Pusat Aspirasi Anak Perak Pasak dan tajuk projek kapsul saya ialah penggunaan sistem kod QR sebagai medium komunikasi sahala dalam pejabat. Pernyataan masalah saya ialah sistem penyampaian yang tidak mengalami inovasi baru dalam rutin seharian di pejabat pasar seperti menggunakan WhatsApp, seperti menggunakan kertas sebagai medium komunikasi mereka dan juga kurangnya medium rekod untuk rujukan yang telah memperlahankan dokumentasi dan laporan mereka terutamanya apabila menyediakan laporan sukuan ataupun laporan akhir tahun. Jadi saya telah menjalankan satu inisiatif untuk membantu mereka iaitu cuba menyediakan kod QR, sistem kod QR yang menghubungkan terus kepada Google Drive. Buat sementara ini saya menggunakan Google Drive saya dahulu sebagai uji kaji sama ada ianya berkesan atau tidak. Okey. Bagi objektif utama saya ialah mengaplikasikan penggunaan kod QR sebagai media komunikasi dalam pejabat. Objektif khusus saya ada tiga, iaitu mengenal pasti permasalahan penyampaian maklumat di pasak. Yang kedua ialah untuk menghasilkan kod QR sebagai medium penyampaian maklumat di pasak. Dan yang ketiga ialah untuk menjadikan kod QR sebagai medium tempat rujukan maklumat bagi kaki tangan pasak. Yang kod QR ni akan boleh scan dan terus akan ke Google Drive saya. Dia akan memaparkan beberapa maklumat dan juga pengumuman daripada pihak pengurusan kepada kaki tangan pasak lah. Saya telah menjalankan tiga jenis metodologi kajian iaitu melalui tinjauan, melalui pembacaan kajian literature dan juga pengedaran borang Google untuk mendapatkan maklum balas daripada kaki tangan pasak. Bagi tinjauan, saya telah melakukannya daripada bulan November 2022 sehingga bulan Disember 2022. Tujuannya adalah untuk mendapatkan idea permasalahan yang ada di dalam pasak lah. Jadi saya nak tahu apakah yang saya boleh membantu pihak pasak dalam meringankan beban mereka. Jadi saya telah mengetahui bahawa mereka mengalami permasalahan dalam sistem komunikasi iaitu kurangnya sumber untuk mengedarkan pengumuman ataupun maklumat yang penting dan mereka juga tidak ada rekod yang kekal lah. Keputusannya, saya mendapati bahawa sistem penyampaian komunikasi dan maklumat masih cara tradisional seperti yang saya cakap sebelum ni. Mereka menggunakan kertas yang ditampal pada notice board. Kadang-kadang kertas tu akan hilang ataupun terkoyak. Jadi beberapa kaki tangan yang ingin merujuk balik semula, ianya dah hilang lah. Untuk pembacaan kajian literature, saya telah menjalankannya dari bulan Januari 2023 hingga Februari 2023. Tujuannya adalah untuk mendapatkan teori dan pemahaman tambahan mengenai tajuk kapsul yang akan saya jalankan iaitu dari segi komunikasi organisasi, perubahan komunikasi, sistem kod QR, sistem penyampaian rekod dan maklumat dan beberapa teori yang mampu menguatkan saya punya laporan kapsul ni lah. Seterusnya ialah dengan mengedarkan borang soal CD. Saya telah menjalankan kepada dua fasa iaitu daripada Mac 2023 sehingga April 2023 dan fasa kedua saya ialah Mei 2023 sehingga Jun 2023. Pada Mac 2023 sehingga April 2023, saya telah menjalankan soal sedia mengenai sebelum penggunaan sistem POPR. Maknanya keadaan kaki tangan pasak sebelum kehadiran sistem QR lah, macam mana diorang berkomunikasi ataupun tahap komunikasi mereka lah. Dan juga pada Mei 2023 sehingga Jun 2023, soal sedia mengenai selepas penggunaan sistem kod QR telah diedarkan. Ini untuk menilai bagaimanakah sistem kod QR bersama-sama dengan sistem komunikasi lain telah membantu meringankan cara komunikasi antara satu sama lain di dalam komunikasi pasak lah. Seramai 25 orang responden telah terlibat dalam soal seledik ini, tidak termasuk pihak pengurusan yang terdiri daripada 5 ke 6 orang. Dan saya juga telah menggunakan borang Google supaya mudah untuk saya mengumpul data soal selidik yang akan terus dipindahkan dalam bentuk cartapai dan juga graf bar.
Dapatan kajian saya terbahagi kepada tiga, iaitu bahagian A, demografi responden, bahagian B, hasil bagi objektif 3, dan bahagian C, hasil bagi objektif 1, dan juga perbincangan. Pada bahagian A, iaitu demografi responden, dapatan saya ialah umur paling tertinggi adalah 20 hingga 24 tahun sebanyak 48% bersamaan dengan 12 orang responden. Bangsa yang paling tertinggi yang menjawab yang menyertai soal CD ini ialah bangsa Melayu, iaitu 22 orang sebanyak 88%, diikuti dengan kaum Cina, bangsa India dan juga bangsa Pakistani iaitu 1% masing-masing. Dan agama yang paling tertinggi bagi sepanjang soal CD ini ialah agama Islam, iaitu sebanyak 23 orang bersamaan dengan 92%. Bagi demografi responden jawatan dan unit pula yang paling penting untuk saya kumpul supaya saya dapat memahami bagaimana mereka menginterpretasi data ataupun maklumat yang telah dikomunikasi dari pihak pengurusan kepada kaki tangan pasak. Untuk eksekutif, sebanyak 32% telah menjawab, iaitu bersama dengan 8 orang responden. Ketua eksekutif iaitu 4%, iaitu seorang responden sahaja. PSH adalah 4%, iaitu seorang responden sahaja. Pelajar latihan industri sebanyak 32%, iaitu bersama dengan 8 orang sahaja. Dan juga pelajar perintis sebanyak 7%, 28% sebanyak 7 orang responden sahaja. Bagi bahagian B, iaitu objektif 3, saya telah mengambil data yang paling tertinggi, iaitu keadaan sebelum penggunaan kod QR sebagai medium komunikasi sahala di pejabat dan juga keadaan selepas penggunaan kod QR sebagai medium komunikasi sahala di pejabat yang tertinggilah. Untuk sebelum penggunaan kod QR, yang tertinggi adalah WhatsApp iaitu 30.8% dan juga komunikasi terus 30.8%. Mereka merasakan medium komunikasi WhatsApp dan juga komunikasi terus adalah paling efektif sebelum penggunaan kod QR. Dan selepas penggunaan kod QR, masih merasakan WhatsApp dan juga komunikasi terus adalah yang paling berkesan, tetapi kod QR dinilaikan semakin lebih baik daripada papan kenyataan dan juga email lah. Sebab kod QR ni terus ada rujukan dan juga terus ke Google Drive untuk mendapatkan data-data ataupun laporan atau maklumat yang telah diberikan oleh pihak pengurusan. Jadi mereka ada sumber rujukan untuk dirujuk pada masa akan datang nanti. Bagi bahagian C, iaitu objektif 1, keadaan sebelum penggunaan kod QR sebagai medium komunikasi sahala di pejabat. Masalah utama yang saya telah mengemukakan dua soalan, iaitu masalah utama yang anda hadapi dari segi komunikasi dalam penyampaian maklumat yang diterima dalam kalangan kaki tangan pasak, dan juga cabaran utama yang telah kaki tangan pasak menghadapilah dari segi media komunikasi ini. Yang paling banyak ialah mereka merasakan tiada rekod untuk rujukan, iaitu sebanyak 48%, iaitu bersama dengan 12 orang responden. Dan yang paling rendah ialah 12%, iaitu tempoh masa yang lama untuk mendapatkan sesuatu maklumat, iaitu bersama dengan 3 orang responden. Bagi cabaran utama untuk mendapatkan maklumat dari segi media komunikasi dalam pejabat PASAP, paling banyak dijawab sebanyak 30%, iaitu seramai 8 orang responden, iaitu tidak dapat dicapai dalam masa yang terdekat. Dan yang paling rendah ialah 16%, iaitu sistem penyampaian yang kurang efisien. Mereka merasakan sistem penyampaian di PASAP, sebanyak 4 orang telah merasakan sistem penyampaian komunikasi di PASAP kurang efisien dari segi pendapat saya, mungkin dari pengedaran maklumat yang ditampal pada notice board ataupun kehilangan maklumat ataupun tiada rekod untuk rujukan lah. Jadi ini ialah bahagian C objektif 1, iaitu keadaan selepas penggunaan kod QR. Bagi masalah utama yang saya telah mengemukakan tadi, sebanyak 68% merasakan tiada rekod untuk rujukan telah dapat diselesaikan kerana dengan adanya kod QR dan juga yang menghubungkan terus kepada Google Drive, iaitu Google Drive saya, mereka dapat merujuk semula maklumat yang telah diberitahu oleh pihak PASAP sebelum ini. Jadi mereka merasakan masalah mengenai rekod untuk rujukan telah dapat diselesaikan. Dan cabaran utama yang diatasi oleh pejabat PASAP dari segi medium komunikasi ialah yang telah dapat diatasi sebanyak 36%, iaitu tidak dapat dicapai dalam masa terdekat. Dengan adanya rekod untuk rujukan, jadi
apabila mereka bekerja di luar kawasan seperti setengah pihak sesetengah kaki tangan pasar akan bekerja di luar kawasan bercam ataupun luar kawasan Ipoh. Jadi mereka perlukan data-data ataupun maklumat yang telah diberikan oleh pengurusan. Jadi mereka merasakan dengan adanya kod QR yang menghubungkan terus kepada Google Drive, dapatlah mereka mencapai maklumat yang mereka perlukan dalam masa yang cepatlah. Jadi kiranya mereka macam scan je terus sahaja pergi ke Google Drive saya untuk merujuk semula apa yang telah diberitahu dalam grup WhatsApp ke ataupun melalui email ke ataupun melalui komunikasi terus antara rakan-rakan kaki tangan pekerja lah. Bagi perbincangan, saya telah membuat perbandingan antara keadaan sebelum penggunaan kod QR dan keadaan selepas penggunaan kod QR. Untuk untuk pilihan jawapan tiada reka untuk rujukan, pada sebelum penggunaan kod QR sebanyak 48% merasakan ianya merupakan masalah yang perlu diselesaikan lah. Jadi selepas penggunaan kod QR ini sebanyak 68% iaitu sebanyak 15 orang telah merasakan rekod untuk rujukan ini telah dapat diselesaikan dengan baik. Dan juga peratusan yang paling terendah bagi penggunaan sebelum kod QR ialah tempoh masa yang lama untuk mendapatkan maklumat, iaitu sebanyak 12% sahaja, iaitu sebelum penggunaan kod QR lah. Jadi satu orang responden ini merasakan tempoh masa untuk dapatkan maklumat itu agak lama. Jadi selepas penggunaan kod QR ini, responden tersebut juga merasakan masalah ini telah diselesaikan. Jadi dia merasakan masalah ini telah selesailah. Dan yang perbincangan dan jadual kedua iaitu keadaan selepas penggunaan kod QR sebagai medium komunikasi sahala di pejabat adalah sistem penyampaian kurang efisien yang paling terendah. Masalah yang paling terendah yang dirasakan oleh kaki tangan pasar sebelum penggunaan kod QR sebanyak 16%, iaitu 4 orang saja yang merasakan perlunya inovasi ataupun perlunya penambahbaikan dalam sistem penyampaian mereka selain daripada WhatsApp ataupun notice board ataupun email. Jadi saya telah membantu dengan mengeluarkan satu inisiatif iaitu kod QR ini untuk membantu mereka. Dan selepas penggunaan kod QR ini sebanyak 12% iaitu bersama dengan 3 orang responden telah merasakan sistem penyampaian kurang efisien ini telah bertambah baik. Dan yang paling banyak sebelum penggunaan kod QR, bagi pilihan jawapan tidak dapat dicapai dalam masa terdekat, bagi peratusan sebelum penggunaan kod QR, terdapat 32% iaitu sebanyak 8 orang telah merasakan untuk dapatkan sesuatu maklumat tu agak lama. Jadi selepas penggunaan kod QR tu ianya telah diselesaikan masalah ini sebab ada 36% iaitu bersama dengan 8 orang telah merasakan maklumat yang mereka hendak dapatkan itu telah ada sesuatu tempat untuk mereka merujuk. Jadi mereka nak mencapai maklumat itu adalah agak senang dan dalam masa yang singkat saja mereka gunakan untuk mendapatkan maklumat tersebut. Dan cadangan ataupun rumusan saya bagi capstone inilah, cadangan pertama saya adalah untuk menjalankan kajian mengenai penggunaan kod QR di dalam agensi kerajaan seperti Pusat Aspirasi Anak Perak yang merupakan sebuah agensi kerajaan di bawah portfolio sumber manusia, hal ehwal masyarakat India dan juga kesihatan bagi negeri Perak. Jadi saya ingin mencadangkan agar kajian ini dapat diperluaskan lagi dengan mengaplikasikan penggunaan sistem kod QR untuk komunikasi dua hala pula, dan juga menambahkan lagi sumber kajian sistem kod QR di dalam pejabat sebab ketika saya menjalankan kajian ini, saya mendapati bahawa sistem kod QR di dalam pejabat adalah agak kurang dan ianya banyak kajian dalam pengurusan perniagaan ataupun penggunaan kod QR dalam teknologi harian ataupun penggunaan kod QR dalam sistem pendidikan. Jadi jikalau ada lebih lagi sumber kajian sistem kod QR di dalam pejabat, agak baiklah untuk future reference nanti. Dan seterusnya adalah rumusan. Saya merumuskan bahawa
Dengan kajian yang saya telah jalankan ataupun uji kaji yang saya telah jalankan, ianya dapat membantu pihak pasar dalam menyediakan sebuah komunikasi baru dan dapat mempelbagaikan penggunaan sistem OKR sebagai media komunikasi terutamanya dalam urusan pejabat. Saya juga mengharap dapat membantu pihak pasar dalam menyediakan satu sumber rekod baru untuk rujukan pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya.